Keputusan untuk melanjutkan tempoh konsesi PLAS Malaysia Berhad PLAS selama 38 tahun lagi sehingga 2058 seperti yang diumumkan Kerajaan Pakatan Harapan PH pada Januari lalu belum dimuktamadkan. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Eden Shazli Shith berkata kerajaan masih meneliti isu terbabit kerana banyak perkara perlu dipertimbangkan dan diimbangi. Untuk perincian lanjut kita bersama rakan setugas Fauzi Suhaimi di Parlimen. Silakan Fauzi. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Sidang Dewan Rakyat hari ini menumpukan beberapa perkara isu penting membabitkan Sidang Dewan Rakyat, dan antara tumpuan yang terarah hari ini adalah berkaitan rundingan semula pengambil alihan konsesi lebuh raya di negara ini oleh kerajaan dengan syarikat konsesi lebuh raya yang dibangkitkan di persidangan Dewan Rakyat hari ini. Berdasarkan aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat, isu itu terkandung dalam sesil soal jawab lisan diajukan oleh Datuk Seri Mahathir Khalid BN Padang Terap kepada Timbalan Menteri Kerja Raya. Dalam pada itu, sidang aturan mesyuarat juga meliputi Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bersatu tanpa meminta Perdana Menteri menjelaskan status permohonan projek naik taraf jeti penumpang Pulau Pangkor serta perkembangan mengenai permohonan pemendekan tempoh duty free Pulau Pangkor dari 48 jam kepada 24 jam. Selain itu, Nur Azlina Surip PH merebut pula meminta Menteri Pelancongan Seni dan Budaya mempromosi pelancongan terhadap tapak ekologi Sungai Batu, dan pastinya tumpuan sidang aturan mesyuarat ini tertumpu kepada perjanjian syarikat konsesi antara kerajaan dengan PLAS, di mana hasil daripada jawapan Timbalan Menteri Kerja Raya mendapati perjanjian itu masih belum diputuskan setakat hari ini, dan menurut beliau iaitu Dato' Eden Shazli Shith berkata perkara itu perlu diteliti semula dengan mengambil kira syarat unjuran hasil keuntungan menerusi perjanjian itu antara PLAS dan kerajaan. Dan selain itu, Eden Shazli Bersatu Kuala Pilah berkata kerajaan pada masa ini masih mengkaji dan meneliti beberapa pilihan bagi tujuan meringankan beban yang ditanggung kerajaan dan keseimbangan keperluan pengguna lebuh raya. Untuk kita perincikan lagi apa yang dijelaskan oleh Timbalan Menteri Kerja Raya, apakah kita dengarkan rakaman yang dijawab ketika sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini. Kerajaan pada masa ini masih mengkaji dan meneliti option-option ke atas pengurusan lebuh raya bagi tujuan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh kerajaan dan diimbangkan dengan keperluan pengguna lebuh raya. Pada masa yang sama, bebanan kewangan kepada kerajaan terhadap option-option ini akan dipertimbangkan dan akan mengambil kira impak kepada ekonomi keyakinan pelabur dalam dan di luar negara terhadap kerajaan serta kemampuan kewangan kerajaan secara keseluruhannya. Memorandum Jemaah Menteri MJM bersama hala tuju industri lebuh raya betul di Malaysia di antara Kementerian Kerja Raya, Kementerian Kewangan dan unit kerjasama awam swasta, Jabatan Perdana Menteri dijangka akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri untuk dipertimbangkan dan kelulusan pada pertengahan Disember tahun ini untuk tujuan yang dimaksudkan. Baik, itu penjelasan yang dibuat oleh Timbalan Menteri Kerja Raya berhubung status perjanjian membabitkan syarikat lebuh raya konsesi iaitu PLAS yang dibentangkan ataupun yang dijawab dalam sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini. Dan untuk kita recap kembali, perjanjian itu dilakukan ketika Kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini memaklumkan kerajaan dianggarkan dapat menjimatkan sebanyak 42 bilion ringgit sepanjang tempoh konsesi PLAS selama 38 tahun. Dan Dr. Mahathir berkata penjimatan itu disebabkan kerajaan tidak akan menanggung beban membayar pampasan kepada PLAS selepas tempoh konsesi dilanjutkan sehingga 2058. Dan saya kira itu sahaja perkembangan yang saya boleh bawakan dari sidang Dewan Rakyat hari ini. Untuk perkembangan lanjut kita akan bawakan buletin-buletin seterusnya dalam buletin seterusnya, dan pastinya perkembangan liputan penuh sidang Dewan Rakyat ini di laman rasmi esroawani.com dan semua rangkaian sosial media Esro Awani. Kembali kepada anda. Terima kasih. Ya, terima kasih Fauzi Suhaimi untuk perkembangan di Parlimen.